Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi majlis yang merangkap timbalan Ketua Pemuda Kawasan Jerai, yang berbahagia, yang berhormat Ustaz Fidah Jaafar, Ahli Parlimen Jerai, pimpinan PAS Kawasan, pimpinan Dewan Muslimat PAS Kawasan, pimpinan Dewan Pemuda PAS Kawasan, pimpinan cawangan, para alim ulama, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sama-sama kita berada di pekarangan markas cawangan Gua Station ini untuk mendengar taklimat, penerangan, penjelasan tentang dasar-dasar kerajaan di peringkat pusat, di peringkat negeri, dan untuk kita membongkar penyelewengan yang telah dilakukan oleh kepimpinan yang telah kita melantik mereka. Kita tak patutlah orang lain yang mantap sehingga mereka menjadi menteri, dan bagaimana kecurangan mulut kepimpinan negara, dan juga bagaimana penyelewengan fakta dan juga penyelewengan kewangan yang telah diselewengkan oleh pimpinan-pimpinan di peringkat pusat. Terlebih dahulu saya ucapkan ucapan terima kasih kepada pihak cawangan yang sudi menjemput saya untuk pada malam ini untuk berceramah di sini dengan ceramah gandingan saya, iaitu seorang lagi exco yang belum datang. Dia mai saya nampak mereka sudah berhenti dah. Sebab dia kawan saya duduk sebelah dalam syurhat. Payah nak cerita takut tak pegang. Dia jaga pertanian, saya tak situ pula. Dia jaga pelaburan, dan insyaAllah saya akan cuba menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan portfolio saya sendiri dan sedikit sebanyak portfolio lain yang boleh memberi sebagai suatu maklumat-maklumat terkini tentang program-program kerajaan. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, kita kesian dalam kita dah jadi kerajaan, tapi duduk bawah ayam juga nak dengar ceramah. Kalau nak dengar ceramah dalam TV, muka mulut Ustaz Alizan duk munyak-munyak, tapi orang lain yang cakap. Betul tak? Muka Ustaz Alizan nampak, tapi yang cakap tu suara orang lain. Dia tak ada suara Ustaz Alizan tu. Kalau tengok tu buat sakit hati. Baik kita tengok, sebab mereka dah tinggal suku. Mereka tak boleh nak habis-habis betul. Mereka tinggal suku, nak dengar hal elok tak boleh. Jadi kita nak dapat maklumat yang tepat, nak tahu maklumat tepat, terpaksalah duduk di sini. Tapi depan saya ni semua muslimin, muslimat sikit saja. Semua ni tak ada asal isteri ke? Masalahnya, yang pengundi di Kedah ni ramai pengundi wanita. Kita dah dengar ceramah lah, duduk balut okot daun lah. Yang isteri kita dah tengok apa? RM, Kak Jad, Pak Najib, Berhabang. Kita satu Malaysia, kita sudah berjaya, kita sudah melakukan berbagai program untuk rakyat. Dan kita duduk sini, untuk isteri kita duduk sana, balik saya kita dah menetap. Kita balik Habang Najib Sewing pun dia kata doa, dia kata tadi Najib duduk Habang, dia buat macam-macam kan rakyat. Lain kali nak mendengar ceramah, kepik dan main sama. Tak ada tu suruh main. Orang main ada tu. Masalahnya wanita perlu maklumat. Kalau lelaki ni tak payah lah. Duduk kedai kopi, boleh sembang. Sembang kedai kopi macam meja. Muslimat mana ada kedai kopi? Muslimat bagi-bagi buka TV. Kita balik Habang kali dia kena cari orang kita sangat. Maklumlah pemberitaan sebelah. Kita setiap program ceramah, kita minta biar wanita berada di depan saya semua wanita. Barulah semangat sikit nak sentuh tangan dah.
bersinting tangan. Kita dalam perjuangan Islam, kita ada roh kita sendiri. Kita ada hujah kita sendiri. Kenapa kita nak memperjuangkan Islam? Dan kita lihat suasana sekarang. Hampir dengan pilihan raya. Sebab apabila orang UMNO masuk UMNO, pilihan raya. Dia habang sana, DAP masuk apa? MCA. Lepas tu dia habang pula orang PAS masuk UMNO. Lepas tu dia habang orang PKR masuk CAM lah tu. Itu petanda nak berlaku pilihan. Hampir dah berpuluh tahun dah orang PAS masuk UMNO. Tak ada orang PAS ni. Habis tak ada orang Kelantan semua masuk UMNO. Tuan-tuan menampak ajaib sungguh penheran. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, dia selalu habis aku bingung semua. MCA masuk keluar pada ketua pemuda MCA, keluar pada MCA tak masuk. Motor abang tak masuk pun berita. Kita boleh baca dalam Facebook, kita boleh tengok dalam Facebook, kita boleh tengok dalam kita blog-blog. Dia tak cerita hak dia tutup elok-elok. Hak kita dia bukan sebab dia nak hakkan kepada rakyat, sebab mereka menguasai penerangan. Kita tidak menguasai penerangan kerana kita hanya menang di peringkat kerajaan negeri. Negeri ni radio pun tak boleh masuk. Pernahkah dengar seorang Ustaz Azizan bercakap dalam Kedah FM? Pernah dengar lah? Dia dengar cik dah lah dengan makna. Dengar yang rupanya ni. Yang Ustaz tak mendengar cerita apa. Dia dua habang ketua UMNO bahagian bercakap, pengurusi UMNO negeri Kedah bercakap, habang manifesto. Pengurusi UMNO ni habang kata kami sudah siap manifesto tawaran kepada rakyat Kedah. Tak usah pembohong lah. 50 tahun dah kami berjaya tanpa apa yang hampa buat kat kami. Dia ada kira surau Sodahiyah tu nak buang. Dia kata dia buat apa kat Terengganu, Masjid Bujal. Ingat ada Masjid Bujal, kampung Bujal? Masjid ingat dah. Dia roboh sampai sekarang pun dia tak ganti. Kita nak ganti 1.4 juta surau yang dulu lah ikon. Nah ikon kan dah panas. Tahu dia. Kenapa nak sembahyang yang duduk lah ikon, surau yang nampak canggih dengan keadaan bangunan yang canggih. UMNO nak sembahyang surau tu lah. Bangunan mereka guna buat untuk syarikat takaful. Surau tu ada bilik kecil sikit. Sembahyang lalu 10 orang kot. Esok ni dia pun nak tunjuk perasaan. Sebab nak roboh surau. Bila ni UMNO menjaga agama ni? Saya nak tanya bila UMNO jaga agama ni? Tolong pihak abang kat Perdana Menteri Izzat kalau jaga agama. Jaga bini Izzat dulu. Kalau jaga agama lah, so jaga bini Izzat dulu. Betul tak? Taklah tudung kat kepala pasal kita kena jaga agama. Betul tak? Hak tu pun tak boleh jaga. Hak lain pun macam tu juga pakai serat ni depan ni. Remote. Nak jaga agama. Semua ni untuk mengalih isu supaya kita ini berada dalam tekanan. Kerana mereka berada dalam tekanan situasi yang mereka rasa mereka akan kalah pilihan raya yang akan datang. Kerana dengan kebangkitan mahasiswa, dengan kebangkitan orang yang bukan Islam, yang boleh menyokong kita, kerana itu mereka akan cari jalan bagaimana untuk meraih undi-undi orang Melayu yang berada di kampung-kampung melalui siaran TV dan YouTube. Kita tak ramai pula. Ni buatnya ramai pula tu. Ramai lah. Tok ni ada rumah tu Madinah. Dulu tak ada wayang pancak. Kita tak bawa. Akhirnya pengaruh undi orang Melayu itu akan menyebabkan orang Melayu kurang kita dapat undi. Di tempat yang majoritinya peratus undi orang bukan Melayu kita meningkat. Sebab kesedaran politik cukup tinggi daripada kalangan orang bukan Melayu. Orang Melayu dah teratur lah. Dapat RM500 beratok semua dekat lembaga hasil dalam negeri. Dia tak tahu 500 tu banding dengan 5 tahun sehari 3 kupang buat duit. RM500 tu kalau kita bahagi dengan 5 tahun sehari kita dapat 5 kupang 3 kupang. Cuba tuan-tuan kali tengok tak sedarak bahagi tengok kotak saya 5 tahun tu 5 kali 360 hari berapa? Lepas tu bahagi dengan RM500. Kalau setahun kita dapat RM1 lebih-lebih.
Yang mereka sapu 250 juta tuan-tuan. Bukan sikit tu. Tu bangun seorang. Betul? Bangun seorang. Yang dia kata tak tahu apa. 250 juta untuk satu projek belah lembu. Untuk disalurkan kepada farmer untuk bagi pada rakyat. Rupanya lembu dalam kondominium. Yang dapat dibongkarkan yang baru pula 10 juta beli kondominium di Singapura. Tu dia. Duit kita tu. Kena sedang duit kita. Duit rakyat Malaysia yang seramai 28. Bukan duit dia. Beli Mercedes. Orang tanya dia beli Mercedes. Tahu tak? Saya tak tahu suami saya beli. Dia nak kata tak boleh tanya sampai mana musuh dia. Nak kata sekolah tanya ni abang curi mana? Kata beli mana? Saya tanya apa? Takkanlah. Kalau tu punya balol, apa boleh ambil jadi pemimpin? Punya tak reti. Nak tanya suami beli Mercedes tu duit mana pun tak boleh. Apa jadikan dia menteri? Lingkup habis Malaysia. Tak reti. Sebab itu memang dasar UMNO. Dasar UMNO ni dia suka bagi orang tak apa faham dan orang tak apa kaya. Memang dia suka macam tu. Kalau rakyat Malaysia ni kaya, dia tak sebut bagi 52 bilion kepada kita dengan pendapatan keluarga RM3,000 seorang 500. Dia bagi umpan tu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni, orang Melayu ni miskin. Dia suka tengok orang Melayu ni miskin. Tu kerja dia. Tu kerja dia. Sebab bila nak pilihan raya, dapat 500 ni. Barisan Nasional Satu Malaysia ni hebat ni. Dia tak tahu dia pun sapu cincin 24 juta. Kalau yang ni tak boleh faham, yang ni tak boleh buka mata, dia dapat elang sikit-sikit, tolong. Kesian tak nak cucu di masa akan datang. Kita tak apa dah, kubur kata mari, rumah kata pergilah. Duk tunggu dah 4x6. Ada tanah dah 4x6. Tapi kesian untuk generasi yang akan datang, yang sekarang ini berada dalam, kita nampak situasi ekonomi negara yang teruk kerana kita dah buat pinjaman sampai 500 bilion, hampir 500 bilion pinjaman. Setiap kepala kita ada semua ada 6,000. Hutang kan? Yang kena sedap lah dah. Ada hutang semua kepala kita. Ini adalah kepincangan yang kita kena sedari. Kenapa ini berlaku? Kerana mereka terlalu lama diberi sebagai pemerintah. Mereka rasa mereka ada memang kebaik. Mereka rasa memang mereka tak boleh buat apa dah. Saya akan tengok sampai 9 hari bulan ni. Saya tengok Dato' Sri, saya jumpa saya berani tengok sendiri. Allah nak turun tangga bergantung kat Wazizah. Nak hukum apa dia tak tahu 9 hari bulan ni. Ini menandakan pilihan raya sudah hampir. Kita jangan duduk menengung saja. Kena kempen semasa. Kalau kita sayang hasil mahsul Malaysia ini, dan kita sayang kepada anak cucu kita yang berderet-deret belakang kita. Sebab kita tak mahu sangat-sangat untuk jadi mangsa kepada kerakusan mereka yang tidak berperi kemanusiaan yang berlaku sekarang. Saya balik semalam daripada kampung. Ada orang Melayu meniaga di pasar malam. Saya ikut motor dia. Dia naik motor dia pakai bukan lampu motor, pakai toslight lah. Saya tolong suluh alah jalan kat dia. Tengok-tengok Allah pakai toslight saja. Ni rakyat kita ni bawa tong tinggi kepala. Nega apa Allah malam besok. Kita ni sebab dada rasa ya Allah. Susahnya nak cari makan, nak beranak. Susahnya. Siapa sedap benda ni? Siapa sedap benda ni? Kita dah tengok kita sedap lah. Berdosanya kita. Kita rasa sebab tengah balik malam, bawa tong sampai atas kepala, suluh motor tu dengan Allah tak nak berdoa lah. Manalah nak tahu dalam hutan, dalam apa. Ini realiti sebenarnya juga. Mereka tahu ke mereka? Kita sedap.
Sebab itu kita sebagai kerajaan yang ada sekarang ini, kita menitik beratkan tentang kebajikan. Terutamanya saya punya portfolio lah kebajikan ni. Popular lah sikit. Esko kebajikan. Tapi bukan duit saya pun. Semua duit tuan-tuan lah. Bukan duit saya. Duit tuan-tuan. Tuan-tuan bayar cukai ni daripada mana bayar cukai? Daripada tuan kita dulu ini. Betul tak? Bukan kita bayar cukai, untuk tuan kita dulu bayar cukai. Dapat apa? Guru pulang kampung dapat lah masa tu. Masa tu tuan kita bayar cukai untuk guru pulang kampung dapat lah duit-duit hak kerajaan bagi. Tak ada nak dapat apa lah. Kita jadi kerajaan baru dapat. Makcik-makcik UMNO tu dapat cium. Belum rasa duit kerajaan. Kita bagi tengah 200 dia punya cium. Tolong UMNO totok. Kalau hak kerajaan dulu tu telus selama 50 tahun, kita bagi dengan kekangan kewangan yang ada pada kita. Sumber kerajaan negeri ni tak banyak, tuan-tuan. Kita ada hasil balak kita sikit, hasil hutang, cukai tanah tuan-tuan bayar. Lepas tu ada hasil pasiak kita, ada hasil tangan biji besi yang ada sikit, menata timbul minyak berapa iat ni sebesar ni. Itulah hasil kita. Hak tuan-tuan bayar cukai semua ni pergi mana? Pergi mana? Ni tak tahu nak jawab macam mana orang politik. Pergi kat Kuala Lumpur. Dia tak singgah main kat Al-Ustaz. Dia pergi Kuala Lumpur. Lepas pergi Kuala Lumpur, patah balik sikit kat kita. Dia bagilah penyelenggaraan jalan sikit kat kita. Dia bayar cukai sekolah yang guna tanah kita. Dia bagilah sikit duit kat kita. Duit tu dah dia patah balik. Saya duduk kuliah high-tech park. Kawasan saya tu, kuliah high-tech park tu 2 bulan. Sekolah internasional ada di semua kawasan high-tech park. Kerajaan negeri walaupun Kelang tu masuk oleh banyak mana pun, kita hanya dapat cukai tanah dia. Cukai dia semua siapa ambil? Siapa ambil? Dia duk kata mai bagi kat kebajikan ni, ada ke kampung ni duit kerajaan pusat. Kaya lah pusat. Aku tak mahu bahasa asli. Pusat mana rakyat pusat? Mana rakyat pusat? Tolong abang mas. Yang harus berlagak ni mana pusat? Rakyat Kedah, hak negeri. Hak Perak, rakyat Perak negeri. Perlis, orang Perlis dah rakyat negeri. Mana ada ditulis itu? Tak ada lah. Dia kata rakyat pusat. Tak ada tuan-tuan. Dia duk act dia. Dia cakap orang kampung ni minta maaf lah. Tak ada. Hasil kita diputik pergi atas. Mailah JKK, mai habang kita. Ni, bila JKM mai sikit ni, hak kerajaan pusat bagi ni. Pusat mana hak kita dia bagi? Dia bukan sedap kata dia bagi. Kita bukan sedap kata kita bagi. Dua sedap kata UMNO. UMNO bagi. Tuan-tuan, yang RM100 budak sekolah tu, kita heran sangat-sangat. Duit tu duit UMNO ke duit kerajaan? Duit kerajaan. Hak RM100 tu duit kerajaan. Tapi pasal apa bila nak bagi dekat waris, dia kena panggil ketua UMNO bahagian. Mereka lah yang menggunakan parti dengan kerajaan. Menggunakan parti kita ni bila masuk sekolah, tak sebut dah parti. Cerita kisah kerajaan. Tak nak bagi dia seolah-olah duit yang tepak mereka UMNO punya. UMNO mana ada apa? Kalau habang sampai guna UMNO ada apa ni? Ada tak? Tengok pas ni. Hei, ni pas ni. UMNO tak ada apa. Kalau kita dapat kerajaan pusat, mampu dah. Dia tak ada apa. Mana UMNO ada apa? Bila kita jadi kerajaan, dia ada guna bangunan kerajaan. Bila kata semua bangunan kerajaan tak boleh bagi dah untuk kepentingan parti-parti politik, kita buat arahan. Dia mula gelabah tidak. Pasal apa dia tak ada bangunan? Selama ni guna bangunan sekolah, dia kata harta dia, sekolah tu bukan harta UMNO. Harta kerajaan, kita terlibat sama, kita bayar cukai. Semua yang guna tu bukan harta UMNO. Pejabat UMNO adalah harta UMNO lah pejabat UMNO.
jadi dah nak ikut report. Sudah tengok sangatlah. Itu di antara sebahagian yang kita nak cerita. Bila kita pegang kerajaan Kedah tahun 2008, saya nak cerita. MB mengangkat sumpah pada 10 hari bulan. Kita menang 8 hari bulan 3. MB angkat sumpah 10 hari bulan sebagai Menteri Besar. Esko angkat sumpah 12 hari bulan, hari Rabu. MB angkat sumpah hari Senin. Kita pilihan raya hari Sabtu. MB angkat sumpah hari Senin. Esko angkat sumpah hari Rabu. Hari Rabu ni adalah hari yang mingguan mesyuarat Esko. Habis-habis angkat sumpah mesyuarat Esko. Menteri Besar tak bisa jadi Menteri Besar. Esko tak bisa jadi Esko. Baik macam itu. Tak sebut awal-awal. Apa keputusan yang kita nak buat? Kita tak mau menzalimi orang selepas daripada kita. Sebab sekarang ini kerajaan terpaksa spend duit ataupun menyiapkan duit hampir 2 juta untuk membayar saman-saman rakyat kepada kerajaan kerana kesilapan kita memberi keputusan-keputusan yang memihak kepada tak benar, pihak kepada pihak yang bersama. Terpaksa duit 2 juta tu duit apa? Kan duit Ustaz Azizan, duit yang ayat kena hak 2 juta orang ni lah. Kenapa? Kesilapan apa? Sebab tu bila kita jadi kerajaan, kita tak mau dah melakukan kesilapan. Semua yang mungkin tak mau melakukan kesilapan. Dan pertama yang Ustaz sebut, kena melihat kepada kita nak buat satu program ataupun peraturan kita satu keadilan. Perlu kita lihat kepada orang yang perlu kepada bantuan kerajaan. Bila kita menang, kita keluar juga tanah 25% sehingga 75%. Kita hanya 50 juta. Kita buat manifesto. Masa tu kita tak jadi kerajaan. Kita buat. Nanti kita tak jadi kerajaan. Parti pembangkang. Nak dapat manifesto. Oh, kalau kita menang turun juga tanah. Kita bukan tahu buat kerajaan tu. Masa tu kita parti. Ustaz Azizan Perusahaan. Saya ketua Muslimat. Ketua pemuda. Musyawarah-musyawarah buat manifesto. Kita nak bagi apa? Menang kita turun juga tanah. Oh, jadi 50 juta. Kali ini kita tahu lah manifesto. Masyarakat pula berkira apa ada manifesto. Dia nak tahu apa pula tak rakyat. Kita tahu nak buat manifesto sebab kita tahu. Jadi kita jadi kerajaan. 50 juta. Kenapa Ustaz kata? Sebab kita hilang begitu kita janji dengan rakyat. Akan hasil balak kita meningkat 38 juta, 35 juta, 38 juta, 53 juta, 29 hampir 80 juta. Saya baru seceramah di Padang Tengah. Habis saya ceramah seorang Muslim nak jumpa sepeluk saya. Ketawa makcik, lo makcik tak tahu lo kita kena habang kat usaha ni. Pasal apa? Maktan makcik ni buah kedua kali, nak masuk 3 kali. Sejak perintah ni kata. Makcik ni apa betul ni? Jom kita tanya lagi. Dia kata bukan salah musim. Saya kata salah musim pun makcik. Dah, buah semua-semua ni. Maktan ada, dia kata. Lepas tu derian ada, lepas tu cempedak ada. Langsak semua ada, dia kata. Nak masuk ke musim ketiga, dia kata. Kita pun yang makmur sempurna masa pahkantah ni. Orang kampung sedang. Semua betul lah. Kita pun yang tengok tahun ni jadi banyak semua. Muhtar menjadi yang kedua kali. Dia sedang, dia tak sedang. Dia cerita muhtar adalah. Rupanya bergeram sekali lagi. Surah salam selama pun nak peluk, nak habak dia. Dia masyarakat dia peluk saya. Dia kata saya nak habak semua-semua. Berkat sungguh lepas bantah ni dia kata. Memang makcik muhtar cukup banyak. Dia kata apa dia kata ada orang makcik. Ada orang nak kamu dia. Saya kata oh my God. Kita nak habak keberkatan. Rakyat merasai keberkatan. Sebab kita anjurkan. Baru ni pula. Kita orang yang susah hati dah banjir kat Kedah ni. Beli bot 16 biji. Duit kebajikan. Simpan 1 juta. Ni takut banjir kan? Kita buat semua hajat tak tahu. Rupanya dia pergi dulu. Ni hak daripada Bangkok tak mau kering tu. Dia tunggu pergi ke mana? Pergi mana? Darul Aminum. Dia pergi Johor. Dia pergi Pahang tak lupa Kedah. Dan Bangkok dengan kita ada sebab dah 1 juta kita dah siap ambil. Susah hati dah mesyuarat, beli bot apa semua. Allah, saya kata tak jadi banjir, alhamdulillah. Bila
Bila berjadi banjir ni dia kata banyak fitnah akan berlaku. Pusat dengan fitnah kita tak ada fitnah mereka betul-betul fitnah kita. Fitnah tak berlaku kita tak bagi apa. Dan kadang Allah kat kita, alhamdulillah, bersyukurlah tuan-tuan, tak berlaku musibah banjir ni. Kita rasa rahmat Allah kepada kita. Tuan-tuan, apabila kita menang, pertamanya kita nak tunjuk kita boleh roboh. Nak roboh ni sebenarnya ada satu strategi ataupun satu perancangan daripada pegawai jugalah yang dalam sebahagiannya nak rancang nak rosak pak. Mereka nak roboh kandang babi di kampung Bejah. Nak bagi Cina semua marah kat kita. Sebab rupanya bila kita roboh kandang babi tu, Cina semua kata terima kasih. Selama ni kami tak ada duduk dah. Di situ kami tak larat dah kampung orang Melayu. Allah Ta'ala itu cukup elok, cukup cantik. Sebab tu bila kita buat nawa itu kita kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah boleh buka pintu hati orang lain, boleh melihat bagaimana keikhlasan kita dalam pertakbiran. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau di Siam, di Thailand, semasa berlaku pilihan raya saya di Siam, di Thailand, 4 bulan lagi nak pilihan raya dia umum dah. 4 bulan lagi nak pilihan raya sudah umum. Kita dah tunggu bila lah semua nak mimpi. Bila dah mimpi nak berlaku pilihan raya pun kita kata saat 11 hari bulan 3 lah, 20 hari bulan 2 lah. Kita tak tahu bila nak berlaku pilihan raya. Perancangan dia pun nak berlaku. Kita takut berlaku lagi penipuan-penipuan kerana mereka nak pertahankan. Bercakap di sana sini, kami akan ambil balik. Kami akan ambil balik kerajaan-kerajaan yang telah dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Kita takut berlaku penipuan. Sebab apabila mereka bercakap, kadang-kadang mereka sudah ada satu perancang. Tuan-tuan kena cuba sedari, ada muka, ada mata, tengok, ada telinga, turun dengar, ada mulut, turun bercakap, ada tangan, turun kacau sikit. Bila duduk di pasal panas besok, tengok muka betul-betul bangla, betul. Dia boleh bunyi, pegang lah Ustaz. Pegang Ustaz. Biar kita nak jadi apa pun. Biar kita buat apa? Buat kacau supaya benda ni dapat. Kalau kita biar kali pun betul-betul dia akan masuk, kemudian akhirnya negara kita tergadai dengan orang-orang di luar daripada bukan rakyat Malaysia. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Dan kita ini berada dalam negeri Kedah. Sebab awal-awal jadi pendapatan kita tak banyak. Tapi saya pegang skim kafala. Bila saya pegang skim kafala, itu portfolio saya sendiri 3.6 juta. Dan baru undang sidang Dewan Undangan Negeri. Bangun seorang bukan adu upah lah, adu UMNO. Dia kata, yang berhormat Mubapulas, saya nak tanya, adakah bagi duit ringgit dalam sampul tu duit kafala? Yang saya tengok tak sampai ke 500, adakah ketua kampung ni tuntut 500? Cakap dalam Dewan Undangan Negeri. Seolah-olah dia nak mengatakan ketua kampung kita ni penyeleweng. Sebab tu kerja dia. Dia buat dulu. Saya nak cerita. Dalam kampung tempat saya lah. Saya nak cerita. Ni duit zakat ni. Tadi duit kat Rahmat Menteri makan duit zakat. Ni apa bawah makan duit zakat ni? Penyelewengan duit zakat. Saya nak cerita ni duit zakat di satu masjid. Satu masjid ni ada kawasan saya. Setiap tahun dia akan buat peruntukan untuk anak-anak tahfiz Al-Quran. Dalam semua karya yang ada di masjid tu. Surau ni macam ni lah. Surau ni berapa orang anak tahfiz Al-Quran. Surau ni berapa orang dia bagi. Satu anak tahfiz Al-Quran dia akan bagi RM400 seorang. Masjid akan bagi RM400 duit kepada anak yang mengaji tahfiz Al-Quran. Bagi seorang kepada orang lebih kurang betul lah. Lepas tu yang syoknya ni yang kita kata ni hak atas pun sapu, hak bawah pun sapu. Dia zakat juga. Lepas tu yang waris dia terima tengah 200 ya. Hak 200 setengah lagi wallahu a'lam bis. Pihak masjid kata kami bagi 400. Pihak waris kata kami terima tengah 200. Saya pun tak tahu lah waris ni orang pah tu. Wallahu a'lam. Tapi itu berlaku penyelewengan. Bukan kita berkata hak menteri yang menyeleweng ni, hak bawah pun
saya harap, saya memohon kepada seluruh yang ada pada malam ini. Saya tak cerita pun kerajaan buat apa. Tak ada nak cerita. Tak perlu dia main lah. Nak suruh dia lah cerita. Dia lagi banyak, kepala lagi besar. Dia lagi banyak. Dia boleh cerita dan dia habaq lagi. Saya pun nak berhenti awal. Memang saya habaq dan nampak kereta Datuk Amir, saya nak berhenti. Tapi dia masuk, dia nak lajak sikit je dah. Tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, saya jawab dan Dewan Undangan Negeri. Ketika ditanya adakah duit itu kepala, saya kata nak bagi kepala ini kepada rakyat, mestilah yang berhormat ataupun wakil yang berhormat yang mesti ditandatangani oleh ketua kampung yang mengatakan orang ini layak terima kepala. Yang bagi 2, 3, 4 ringgit rasa sampul 50 itu adalah sumbangan peribadi. Dia tanya soalan dalam Dewan Undangan Negeri. Terang lah mana nak tanya soalan. Tanya banyak tu lah kan kita jawab macam tu lah. Ini so, saya cakap sekiranya yang berhormat ada melihat ataupun ada maklumat yang mengatakan berlaku penyelewengan, sila lapor dengan segera. Kita akan cuba buat mengambil tindakan. Sampai tak apa-apa, makna kata ketua kampung kita ni orang yang yang tak apa ni JKK. Tu dia tak kata lah. Nombor yang kata. Jadi saya harap sangat pada tuan-tuan semua, kalaulah kita berjalan, bangun ketua pembangkang. Tak ada ketua pembangkang di Kedah ni. Tahu no? Tapi dia apa? Ketua pembangkang Kedah ni bukan Cik Basah tu. Mahathir Khalid. Dia bangun, dia buat tadi soalan. Dia kata kenapa ditambah kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat terlalu banyak. Sebab tahun ni kita bagi untuk 2012, kita bagi 5 juta dengan bajet yang sedia ada. Dulu kita ada 17 juta, kita tambah 5 juta dari 22 juta lebih. Sekarang bajet daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Balik hebat aku kampung ni. Hak terima Jabatan Kebajikan Masyarakat dulu Kedah ada, abang tak terima. Dia kata hak pusat saja pula. Sebab hak pusat dia abang tak terima yang bagi. Kita ada 22 juta lebih bagi kat dia. Kenapa disebutkan? Kenapa banyak sangat? Adakah makin ramai orang miskin ataupun apa-apa yang berlaku? Dia nak kawan kita kata masa kita perintah Kedah ni ramai orang miskin. 50 tahun baru dia miskin 2-3 tahun ni kah? Dia kata kita tak apa terdik tu. 50 tahun nak buat perintah, takkan baru nak miskin 3 tahun buat lepas main perintah, dia terus menjadi miskin. Boleh kah? Dia kata PAS tak buat apa pun. Kata tak kita belum terperintah. Lepas tu kata PAS pula bila perintah, semua sambung hamlum dulu. Memanglah jalan tu hampa buat, takkan kami nak korek kot. Dah tak seketik yang betul tu. Memang kena sambung, tapi kami tampung hak tirai-tirai. Hak tak elok kami bagi elok. Tu kerja kami. Bukan kami nak sambung hampa hak tirai kami nak tirai lagi dah. Dia kata tak buat apa. Memanglah jalan tu takkan nak buat jalan tangan ni kot. Lepas patah, tentang dia kata bulan dia nak buat jalan tak. Tak, tu juga lah. Ni nak tanya orang kampung, sahabat orang kampung, kan dia buat apa? Lepas tu dia tak buat apa, lepas pula dia sambung hamil. Memanglah kena sambung hamil. Kena bercerita orang kampung. Orang hamil tanya orang kampung, sahabat kat dia tu. Akhirnya saya jawab. Pada Datuk Mahathir Khalid, saya kata, sekarang Datuk Mahathir Khalid nama gelarannya Datuk Seri Mahawangsa. Besar lah. Lepas tu saya kata penambahan 5 juta ni ada kita meningkatkan sumbangan daripada RM75 penerima minimumnya dulu sebelum ni masa UMNO perintah bagi RM75 bila kami perintah tengok RM75 nak buat apa lah tuan-tuan dengan barang kalau bawa RM50 sekarang ni yang mungkin yang kita boleh bawa balik. Akhirnya kita tingkatkan penerima sumbangan daripada RM75 kepada RM155 hampir 100% kita naikkan sumbangan kerajaan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang minimum RM75 kepada RM155 dan maksimumnya RM355. Ini adalah sumbangan kerajaan negeri. Saya jawab sebab amal susah hati kalau orang kaya tu. Orang kaya ada susah hati, orang cerdik ada susah hati.
Sebab tu bila kita buat insania, dia kata, oi, kita dapat orang cerdik banyak. Bila orang cerdik, orang tak sokong lah. Tu nak bagi faham kat tuan-tuan. Mana ada orang cerdik dah sokong? Ada tak? Telan 250 juta dah sokong lagi. Kalau tuan-tuan dah sokong lagi, faham ya? Tu yang saya nak abang. Jadi itulah sebabnya yang saya boleh jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa sedikit sebanyak program kerajaan. Selebihnya saya nak tinggallah kepada sahabat saya, Datuk Amiruddin. Jadi saya mohon ampun dan maaf adanya terkasar bahasa ketika saya ceramah tadi. Saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.